Tuan-tuan dan puan-puan, MCA sudah siap bersedia untuk menghadapi pilihan raya. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, saya berasa gembira untuk melaporkan bahawa selepas pemilihan pucuk pimpinan parti yang lalu, MCA telah muncul sebagai sebuah parti yang lebih bersatu dan stabil. Dan seperti tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, musul-musul politik kita bukanlah rakan-rakan kita daripada kalangan anggota parti sendiri. Sebaliknya, musul politik kita ialah Pakatan Rakyat. Dan kita seharusnya terus fokus kepada objektif kita. Yang Amat Berhormat Datuk Seri telah memperkenalkan program transformasi kerajaan dan program transformasi ekonomi untuk memastikan negara kita mencapai negara berpendapatan tinggi menjelang 2020. Dan ketiga, menyampaikan amanat Hari Malaysia baru-baru ini, Datuk Seri juga telah mengumumkan pemansuhan ISA dan Undang-Undang Darurat serta merealisasikan Akta Penerbitan dan Mesin Cetak. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri telah mengambil satu tindakan yang diinginkan dan ditunggu-tunggukan oleh rakyat. Dan dia memperlihatkan keberanian dan daya kepimpinan Datuk Seri Perdana Menteri. Tahniah, Sir. Ini hanya dapat dilakukan dengan keazaman politik yang tinggi dan MCA menyokong langkah ini 100%. Undang-undang, dasar, ideologi dan kepercayaan yang telah lapuk dalam senario politik hari ini haruslah menerima perubahan yang sewajarnya. Jika perubahan tidak dilakukan atau sekurang-kurangnya menyesuaikannya dengan situasi semasa, ianya akan menjadi satu penghalang kepada kemajuan masyarakat dan negara. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya dengan ini menggesa agar Datuk Seri Perdana Menteri mengambil satu lagi langkah besar ke hadapan dengan menawarkan kepada rakyat Malaysia satu pendekatan baru atau the New Deal untuk masa hadapan, iaitu pendekatan yang akan menjadi contoh kepada aspirasi dan harapan rakyat secara keseluruhannya. Seperti tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, dunia telah berubah. Oleh yang demikian, Datuk Seri Perdana Menteri, kepimpinan baru MCA ingin melihat pendekatan baru ini mendukung sebuah kerajaan yang membina, yang berupaya menyatupadukan semua kaum di negara kita. Dan kita perlu sentiasa meneruskan langkah ke arah jalan yang tengah dan dapat mendekati generasi muda. Kita mahukan sebuah negara yang adil, demokratik, tulus dan mewakili suara semua rakyat. Dan kita inginkan sebuah negara yang mengambil pendekatan tengah di mana suara rakyat sentiasa didengari. Kita mahukan sebuah kerajaan yang menjaga keperluan setiap rakyat, dari pendidikan, pekerjaan, keselamatan, perlindungan undang-undang sehinggalah kepada soal berhadapan dengan kesan dan impak daripada inflasi. 54 tahun yang lalu, pemimpin kita dari dua buah parti politik, iaitu Tunku Abdul Rahman dan Tun Tan Chen Lock, telah duduk semeja dengan Tun Sambatan dari MIC untuk merangka satu persetujuan yang menjanjikan para penduduk pelbagai kaum di negara ini hidup secara aman dalam sebuah Malaya yang merdeka. Hari ini, rakyat memerlukan
satu lagi pendekatan baru untuk masa depan. Dan pendekatan baru ini adalah satu pendekatan yang dapat memberikan setiap rakyat Malaysia, anak-anak mereka dan generasi selepas mereka satu keyakinan bahawa masa depan mereka adalah di negara ini di bawah pemerintah Parti Barisan Nasional. Marilah kita menanam satu keazaman untuk duduk bersama dan merangka satu pendekatan baru untuk masa depan. Namun begitu, sebagai permulaan, biarlah saya tegaskan bahawa pendekatan baru yang kita maksudkan di sini tidak bermaksud satu percubaan untuk sama sekali mencabar atau menulis semula kontrak sosial sewaktu kita mencapai kemerdekaan dahulu. Kita perlu merangka satu formula yang lebih sesuai dengan peredaran zaman dan untuk memenuhi aspirasi rakyat Malaysia keseluruhannya. Ini kerana aspirasi generasi muda sekarang mungkin sudah berbeza dengan aspirasi generasi terdahulu. Dan BN sebagai kerajaan yang memimpin negara ini adalah menjadi tanggungjawab kita untuk merangka sesuatu dasar yang bersesuaian dengan kehendak dan keperluan generasi masa ini. Rakyat mesti diyakinkan bahawa aspirasi mereka akan dipenuhi dan kita akan menjadi pemudacara kepada aspirasi itu dan bukanlah sebagai satu penghalang. Dan sebagai anggota pengasas perikatan yang memberikan kemerdekaan kepada negara ini, MCA akan menyokong Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam apa jua perubahan dan pendekatan baru yang bakal diambil nanti. Demokrasi di bawah pendekatan baru. Tuan-tuan dan puan-puan, MCA percaya perlulah ada saluran yang lebih luas untuk bertentangan pendapat. Dan sebagai pemimpin, kita mestilah sentiasa bersedia untuk berdengar. Ahli politik tidak sepatutnya berpura-pura yang mereka mengetahui segala-galanya. Oleh yang demikian, MCA ingin mencadangkan agar untuk membolehkan rakyat menyatakan suara hati mereka secara aman, apa yang perlu dilakukan oleh pihak berkuasa ialah menentukan tempat dan laluan untuk mereka berarak dan permohonan untuk permit mestilah tulus. Pihak polis pula hanya perlu diletakkan untuk mengawal trafik. Untuk itu, pihak penganjur mestilah memastikan demonstrasi berarakan akan berlangsung dengan aman tanpa mengancam nyawa manusia dan merosakkan harta benda awam. Malang transformasi politik perlulah menjangkaui politik kejam-mengejam dan politik yang melangkaui politik keagamaan dan perkauman yang sempit, seperti yang diperjuangkan oleh PAS dan DAP. Pendekatan baru untuk media. Yang Amat Berhormat Datuk Seri telah merealisasikan kawalan ke atas media dengan menarik balik peraturan yang mewajibkan penerbitan akhbar memperbarui permit penerbitan mereka setiap tahun. MCA berpendapat pihak media perlu diberi ruang untuk menentukan kawalan sendiri dan hala tuju industri yang mereka terajui. Ini adalah kerana sudah ada undang-undang yang mencukupi yang selama ini dapat mengawal selia media melalui Akta Rahsia Rasmi dan juga Akta Hasutan. So pada akhirnya, kerajaan perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk memansur terus Akta Penerbitan dan mesin cetak dan perlu menetapkan tempoh masa yang secukupnya untuk berbuat demikian. Ini adalah satu langkah yang memerlukan iktizam dan keberanian yang tinggi dan orang yang berani buat itu ialah Datuk Seri Perdana Menteri.
Buat masa ini tidak ada pentas yang sekata antara media tradisional dan media baru, internet dan online. Media baru kelihatannya seperti bebas untuk memperkata apa saja kerana mereka tidak terikat dengan pelbagai undang-undang yang sedia ada. Tidak harus ada diskriminasi dan pendekatan yang beza untuk kedua-dua media ini. Ekonomi. Malaysia, MCA dan keseluruhan rakyat Malaysia optimis bahawa program transformasi ekonomi yang diperkenalkan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri akan melonjakkan negara kita menjadi negara berpendapatan tinggi menjelang 2020. Rakyat ingin melihat persekitaran perniagaan yang lebih adil, bersandarankan meritokrasi dan mewakili semua lapisan masyarakat. Urusan perniagaan sepatutnya lebih mudah dan bebas daripada segala birokrasi. Kerajaan juga perlu terus mengetengahkan lebih banyak inisiatif untuk merealisasikan sektor lain dalam ekonomi. Dan ini akan melonjakkan lebih banyak ruang untuk berdaya saing dan meningkatkan produktiviti dan sekaligus menjadikan kita semua lebih kompetitif. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tidak ada sesiapa pun yang dapat menafikan bahawa di bawah kepimpinan Datuk Seri Perdana Menteri, Malaysia telah menjadi sebuah negara yang lebih berdaya saing dan berdaya maju dan telah bergerak dari tangga 26 ke tangga 21 dalam tinjauan yang baru dijalankan ini. Congratulations, sir. Kita mendukung kepercayaan bahawa langkah-langkah afirmatif atau pengukuhan kaum haruslah berasaskan kepada keperluan dan merit dan berharapkan kerajaan akan terus mentransformasikan negara kita untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. Sekiranya terdapat jurang kemiskinan di kalangan mana-mana kaum pun, kaum tersebut seharusnya menerima bantuan dan langkah pengukuhan dengan segera. Kita perlu menawarkan polisi yang pragmatik dan dapat dan mampu dicapai, bukanlah sekadar slogan seperti yang dilakukan oleh Pakatan Rakyat. Barisan Nasional tidak seharusnya merasa terjejas atau dilemahkan oleh pendekatan dan strategis populis Pakatan Rakyat seperti pemberian skim bantuan RM100 setahun kepada warga emas. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, rakyat mungkin tidak sadar bahawa setiap 1 liter petrol kerajaan bagi subsidi 80 sen. Maka jika seseorang belanja RM300 sebulan untuk petrol, kerajaan Barisan Nasional bagi subsidi sebanyak RM126 sebulan. Ini jauh tinggi berbanding dengan apa yang dilakukan oleh CM di Pulau Pinang. RM100 setahun. Tanggungjawab kerajaan ialah untuk terus memastikan semua lapisan rakyat Malaysia berasa mereka sentiasa mempunyai tempat di negara mereka sendiri. Semua kaum mestilah merasakan bahawa mereka akan memperolehi manfaat dan faedah pada saat negara ini terus maju dan berkembang sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi menjelang 2020 nanti. Pertubuhan kek kekayaan negara mestilah dikongsi secara adil dan saksama oleh setiap rakyat Malaysia. Kita ingin melihat munculnya rakyat Malaysia yang berjaya dan cemerlang, dan kita ingin melihat semua rakyat Malaysia mencapai kejayaan.